Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Bertemu lagi kita di dalam slot meremang. Terima kasih kepada semua yang sentiasa follow, like dan share untuk konten-konten dari Cengkeh Channel. Terima kasih juga pada yang dah subscribe dan selamat datang pada yang baru nak subscribe channel Akak ni. Akak doakan semoga kita semua sentiasa sihat dan dipermudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Korang dah tonton ke kisah Sumpah Nasi Kangkang episod yang pertama? Kalau belum, korang boleh tekan link yang disediakan untuk tonton episod yang pertama. Akak akan sambung kepada episod yang kedua. Jom sama-sama kita ketahui apa yang terjadi kepada Munah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Sebelum akak teruskan untuk episod yang kedua ni, akak flashback sikit untuk episod yang pertama. Episod pertama, Munah telah sihirkan suami dia, Usop, dengan kaedah nasi kangkang. Kerana Munah ni terlalu iri hati dengan kebaikan Usop pada mak dan ayah dia. Akhirnya, Usop meninggal dunia kerana perbuatan sihir tersebut. Selepas tu, Munah jadi tak siuman dan ditemui mati di panah peti. Apa yang berlaku selepas tu? Inilah yang akan akak ceritakan pada kali ini. Selepas penemuan jenazah arwah Munah yang mati di panah peti, keadaan kampung jadi gempar sangat korang. Rata-rata terkejutlah dengan penemuan tersebut sebab keadaan jenazah amat mengerikan. Pada malam kejadian tu, hujan turun dengan sangat lebat, disertai pula dengan bunyi guruh dan panahan petir yang juga sangat kuat. Bunyi guruh dan hujan lebat tu saling tingkah meningkah, disusuli dengan bunyi suara petir yang menggegarkan serta menakutkan pada malam tersebut. Pada malam tu jugalah, secara tiba-tiba bekalan elektrik terputus. Untuk pengetahuan korang, dalam tahun kejadian tu tak semua penduduk mampu untuk gunakan elektrik. Malah masih ramai yang tak mampu nak masukkan elektrik semua bagai kan. So rata-rata penduduk masih menggunakan pelita minyak tanah di rumah mereka. Jadi tak terlalu mengganggu lah. Kalau setakat tak ada elektrik sekejap-sekejap macam tu, tak ada masalah. Itulah sebabnya penduduk kampung tu dia tak syak apa-apa yang pelik yang berlaku bila elektrik terputus. Malam tu pula, hujan turun dengan sangat lebat, disertai dengan tiupan angin yang kuat yang mampu mematahkan ranting-ranting pokok dekat kampung tersebut. Mana-mana tempat yang agak rendah sudah mula ditakuni dengan air yang turun dengan sangat lebat. Air hujan lah. Suasana pagi keesokannya tu pula, cuaca mendung lagi dan hujan dia masih turun tapi dia renyai-renyai. Keadaan tu menyebabkan rata-rata penduduk dekat kawasan tersebut dia tak keluar rumah. Maklumlah, kebanyakan dari mereka ni terdiri dari petani. So mereka lebih memilih untuk stay je dekat dalam rumah sebab cuaca terlalu sejuk. Kan hujan lebat sangat. Dalam pada suasana yang agak mendung ditambah pula dengan hujan yang masih juga turun renyai-renyai, sekejap hujan tu dia macam lebat, sekejap hujan tu dia macam renyai-renyai macam itulah. Kampung jadi terkejut apabila ada penduduk kampung yang pergi ke sawah mereka. Mereka ni nak meninjau tahap kenaikan air dalam petak sawah padi mereka. Salah seorang ni dari mereka, dia menemui mayat Munah di kawasan petak padi mereka tu. Yang salah seorang tu lah. Petak sawah padi tu pula dah dipenuhi dengan air yang agak tinggi juga, tahu korang. Mayat Munah ditemui tersangkut pada satu dahan pokok yang patah
dahan pokok tu patah ditiup oleh angin. Angin kuat malam tu kan. Angin ribut semua. Itulah nasib baiklah. Kalau dahan pokok tu dia tak menyekat aliran air hujan yang bertakung di petak sawah tu, misalnya lah macam tu lah, kalau tak ada dahan pokok yang tersangkut kat situ, mayat munah dia takkan tersangkut pada dahan pokok tu. Mungkinlah mayat munah ni dia akan dibawa air yang melimpah dari petak sawah, dan kemudian aliran air yang agak kuat tu akan mampu membawa mayat munah ni terus ke dalam sungai yang terletak tak jauh dari petak sawah padi tersebut. Jadi itulah sebabnya mayat boleh stay berada dalam petak padi tersebut. Kira memudahkan jugalah. Kalau tak, mesti ada yang tak perasankan kematian munah. Berita penemuan mayat munah yang dihanyutkan air dan tersangkut pada dahan pokok tu menjadi sangat gempar, dan ramai penduduk berpusu-pusu datang untuk melihat keadaan tersebut. Ini dah jadi kes polis, kata salah seorang penduduk kampung. Kemudian beberapa orang penduduk bergegas pergi menuju ke balai polis untuk melaporkan penemuan mayat munah tu. Tak lama selepas tu, anggota polis pun datang dengan menaiki Land Rover. Penduduk kampung terlalu ramai sehingga memenuhi kawasan sawah padi. Walaupun dalam keadaan hujan yang turun renyai-renyai, tapi penduduk kampung stay juga nak pergi tengok apa yang berlaku. 2 orang anggota polis turun dari Land Rover, dan anggota polis tu melihat ke arah jenazah munah yang tersangkut pada dahan pokok tu. "Encik-encik, minta tolong bantu saya untuk angkat jenazah tu," kata salah seorang anggota polis tersebut. "Ya, boleh tuan, boleh." Bolehlah, jawab beberapa orang penduduk. Kemudian mereka pun bergerak masuk ke petak sawah yang dipenuhi dengan air yang bertakung tu. Beberapa penduduk mula menghampiri jenazah munah yang terbaring dalam keadaan terlangkuk muka dia ke bawah. Jadi tak nampaklah muka dia. Cuma belakang badan dia sahaja yang timbul di atas permukaan air. Ketinggian aras air pada waktu tu separas peha mereka yang turun dekat dalam air tu. Bagi memudahkan proses menaikkan jenazah ke atas, mereka perlahan cuba mengalihkan badan jenazah yang kelangkup tu. Bila badan jenazah dipusingkan dan muka jenazah menghadap ke atas, tiba-tiba Allahu Akbar, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Allahu Akbar. Beberapa orang dari penduduk kampung yang berada dekat situ bertempik dengan sangat kuat. Bunyi tempikan yang kuat secara tiba-tiba tu sangat mengejutkan anggota polis dan penduduk kampung yang lain turut berada di tempat kejadian. Kenapa? Apa dah jadi?" tanya anggota polis tersebut. Penduduk kampung yang lain dia semakin merapati ke petak sawah padi tersebut, dan penduduk kampung yang turun ke petak sawah semuanya terdiam, terkaku, memandang ke arah susuk tubuh arwah munah yang hangus korang. Hangus menjadi hitam, sementara mata munah luas terbeliak. Mulut munah ternganga luas, menampakkan lidahnya tu yang panjang terjelir. Beberapa orang penduduk kampung mula meninggalkan tempat tersebut. Sebabnya mereka ada rasa takut yang amat bila mereka ni terpandang jenazah munah yang mengerikan tu. Kematian munah juga dimaklumkan agak lama lah. Pihak polis tu boleh bagi gambaran dah agak lama sebab keadaan jenazah yang dah keras dan juga kaku. Tak apalah, kita angkat jenazah ni naik ke atas. Tak elok dibiarkan lama-lama macam ni, kata salah seorang penduduk yang turut turun membantu. Walhal kata-kata tu juga diluahkan demi menguatkan semangat penduduk tu sendiri serta penduduk lain yang turun ke petak sawah tu. Sebabnya ada yang cuba nak naik meninggalkan jenazah tu, tapi sempat dihalang oleh penduduk yang berkata tadi. Dia sempat pegangkan tangan. Kita sama-sama kuatkan semangat untuk membantu. Kalau tak, takkan selesai semua ni. Lagi ramai penduduk kampung yang akan datang untuk tengok. Tak elok rasanya. Tambah-tambah lagi, kalau ada budak-budak yang datang tengok, jomlah. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, penduduk kampung pun mengangkat jenazah munah sementara disaksikan oleh 2 anggota polis yang berada kat situ. Semasa mengangkat jenazah munah, mereka semua memandang ke arah lain.
Terlalu takut untuk mereka menatap mayat yang berkeadaan macam tu. Akak jelaskan pada korang, jenazah Munah berkeadaan sangat menakutkan. Bukan sahaja pada mereka yang turun membantu tu. Malahan sesiapa sahaja yang dah melihat pada masa tu rata-rata memberikan respon yang sama. Mereka rasa terkejut dan takut. Tak terkecuali pada remaja dan kanak-kanak yang turut melihat. Ada juga yang terlepas dari penjagaan mak ayah dia, pergi juga tengok. Benda kita tak boleh nak kontrol kan. Anggota polis tu dia mulalah melarang penduduk-penduduk yang datang untuk mendekati kawasan kejadian. Tak elok. Tapi ada juga yang masih berdegil dan tak menghiraukan arahan anggota polis tersebut. Bagi mengelakkan lebih ramai lagi yang berpusu ke tempat kejadian, jenazah diangkat dengan hati-hati tanpa berlengah menuju ke arah Land Rover polis. Apabila semakin dekat mereka mengusung jenazah ke arah kenderaan polis, makin ramailah penduduk kampung yang beredar meninggalkan tempat tu. Sebab masa dah naik ke atas, bau jenazah tu agak macam tau. Dah busuk yang amat sangat. Seolah-olah macam jenazah tu dah lama meninggal. Apabila sampai ke Land Rover, kedua-dua anggota polis tu tak dapat menahan rasa loya dia termuntah-muntah. Sebab dia tak tahan dengan bau yang menusuk hidung mereka. Semua yang turut membantu terpaksa menutup hidung semasa memasukkan jenazah ke dalam satu plastik hitam untuk diangkat dan diletakkan di atas sebuah transer. Transer ni pengusung lah. Proses tersebut dilakukan dua anggota polis yang termuntah-muntah tadi. Dia kena buat, itu tugas dia. Dibantu oleh penduduk kampung. Termasuklah bantuan untuk mengangkat pengusung dan diletakkan di bahagian belakang Land Rover. Alhamdulillah mereka bekerjasama. Selesai urusan di tempat kejadian, Land Rover mula bergerak dan meninggalkan tempat tu untuk menuju ke hospital. Seterusnya, pihak hospital akan melakukan proses bedah siasat atau postmortem bersama anggota polis yang bertugas. Sementara tu, di rumah Haji Latif, penduduk dah mulai datang beramai-ramai. Maknanya, jenazah ini akan dibawa ke rumah Haji Latif. Beberapa orang ahli keluarga arwah Munah bergegas ke balai untuk proses membuat report. Sementara tu, Asri yang merupakan adik kepada arwah Usop, iaitu suami kepada Munah ni, bergegas pergi ke rumah imam dan seterusnya ke rumah penggali kubur di kampung tersebut. Hujan yang turun masa tu agak membataskan sedikitlah pergerakan mereka, tapi tak adalah sampai nak membantutkan urusan mereka masa tu. Alhamdulillah. Tak lama kemudian, bekas mandi jenazah serta segala kelengkapan lah, macam alatan memandikan jenazah, barang-barang keperluan untuk proses tersebut seperti kain kafan, semua dibawa masuk ke dalam rumah Haji Latif. Segala persiapan mulai dilakukan oleh penduduk kampung. Contohnya macam buat keranda, dan kerja-kerja membuat keranda dilakukan oleh penduduk yang sememangnya mahir dalam bidang tersebut. Hang korang, jangan rasa pelik tau bila akak sebut keranda. Kenapa nak kena buat keranda kak? Ada juga yang akan bertanya macam tu. Kebumi dengan keranda ke kak? Akak jelaskan kat sini. Kawasan yang mempunyai tanah sawah di sekitarnya, selalunya tanah di kawasan tersebut sangat lembut dan berselut bila digali. Jadi liang kubur tu tak dapat nak digali dengan sempurna. Selalunya tanah yang digali akan runtuh dan berair. Akak tegaskan dekat sini, perkara sebegini sememangnya sudah menjadi perkara biasa. Tiap kali kerja menggali kubur dijalankan, memang kena tengok situasi pada keadaan tanah. Kalau keadaan tanah tu dibolehkan untuk proses pengebumian tanpa keranda, mereka takkan guna keranda. Tengok pada kawasan sawah padi kan, of course lah dia berair. So, akak harap korang semua fahamlah tujuan keranda dibuat berdasarkan faktor keadaan tanah yang tak mengizinkan untuk dibuat liang lahat. Tak seperti di sesetengah tempat yang kering, proses menggali liang lahat mudah dan senang untuk dilakukan. Okey, akak harap dengan sedikit penerangan dari akak ni tak timbullah pertikaian kenapa harus dibuat keranda untuk tujuan pengebumian sesuatu jenazah dekat situ. Akak sambung balik cerita.
Rata-rata penduduk yang hadir di rumah Haji Latif ni menunggu-nunggu ketibaan jenazah Munah yang dibawa dari hospital. Mereka semua sangat fahamlah tentang kelewatan sesuatu urusan jenazah ni. Ditambah pula kalau jenazah tu dah diklasifikasikan sebagai kes polis, ianya perlu dilakukan bedah siasat, postmortem kan, untuk mengetahui punca-punca kematian, sama ada ianya berkaitan unsur jenayah atau tidak. Macam itulah. Urusan bedah siasat tu pasti memakan masa yang sangat lama. Tapi penduduk kampung tetap setia menanti ketibaan jenazah di rumah Haji Latif. Sementara menantikan jenazah Munah sampai, beberapa orang penduduk kampung dia memasanglah sebuah kemah dekat depan rumah Haji Latif, memandangkan keadaan cuaca yang hujan. Tujuan kemah dipasang untuk memberi sedikit keselesaan kepada penduduk kampung yang hadir dan sama-sama menantikan jenazah sampai ke rumah. Tepat jam 11.30 pagi, van jenazah hospital pun sampai ke rumah Haji Latif. Seperti kebiasaan, rata-rata penduduk akan menghampirilah van jenazah untuk sama-sama membantu angkatkan pengusung jenazah. Jadi ramailah penduduk kampung yang datang dan mengerumuni van jenazah tersebut. Tapi apabila pintu belakang van jenazah dibuka, kesemua penduduk kampung yang berpusu ke situ rasa tak selesa tau. Mereka rasa macam nak termuntah. Sebenarnya mereka menahan lawyer sangat sebab tak tahan dengan bau yang busuk. Bau tu datang dari jenazah tersebut. Pemandu van jenazah terpaksa minta pertolongan beberapa orang penduduk kampung untuk membantu beliau mengangkat pengusung tu. Tapi rata-rata penduduk seperti enggan tau, tak nak tolong, tak nak bantu disebabkan tak tahan dengan bau jenazah yang sangat busuk. Mujurlah ada beberapa orang pemuda kampung yang sanggup bantu. Lepas tu pemandu van jenazah dia mula membuka penutup keranda dan dia menariklah keluar tracer secara perlahan-lahan. Berkerut muka pemandu van jenazah tu pada waktu tu. Pemandu van jenazah tu berkali-kali dicubanya untuk tarik keluar jenazah tu, tapi seakan-akan tracer tu macam melekat tau dekat situ. Pengusung tu lah, dia melekat dekat van tu, dia tak nak keluar. Keadaan tu jadi sangat pelik kerana kebiasaannya lancar je urusan untuk turunkan jenazah, tak ada masalah. Masalah macam tu tak pernah berlaku. Tak apalah, mungkin kebetulan je. Puas jugalah dicubanya berkali-kali, tapi cuma mampu bergerak sikit je. Ya Allah, kenapa ni? Kata pemandu van yang sedang menjalankan tugas tu. Dan ucapan pemandu van tu didengari oleh penduduk yang masih stay tinggal dekat rumah Haji Latif. Kerana kebanyakan penduduk kampung dah pun beredar sebab tak tahan dengan bau busuk yang keluar dari jenazah Munah tu. Bang, mari tolong bantu saya tarik pengusung ni. Pemandu jenazah meminta tolong kepada penduduk kampung yang masih ada kat situ. Cuma masa tu pemandu van jenazah tu Haji Latif, Asri dengan dua orang je penduduk kampung yang masih stay merapati van jenazah tu untuk membantu. Yang lain memang dah out, dah tak ada dah tak tahulah sama ada dah pergi jauh, dah balik, betul-betul balik semua ke ataupun memang dah menjauhi, memang tak tahu. Hujan kembali turun dengan sangat lebat. Rata-rata penduduk kampung dia makin menjauhkan diri lah. Bila dah hujan adalah alasan nak balik kan. So adalah yang makin start motor, makin berjalan kaki, makin naik basikal, balik. Dan ada juga yang tak sanggup nak bantu sebab masing-masing kebingungan sebenarnya dengan apa yang mereka tengok tu, dengan apa yang berlaku. Agak terkejut lah korang. Dengan lafaz bismillah, Haji Latif dia bersama pemandu van jenazah dan yang lain-lain menarik pengusung tu sekuat hati. Tiba-tiba korang, kan tadi akak cakap kan, pengusung tu seakan-akan melekat dan suka sangat nak ditarik keluar. Tapi kali ni lain tau. Mereka ni keluarkan tenaga, sepenuh tenaga, berlipat kali ganda lah tenaga yang dikeluarkan untuk tarikkan pengusung tu keluar.
jenazah tu terus je meluncur dengan lajunya dan jatuh ke tanah yang dibasahi dengan air hujan yang turun dengan sangat lebat pada waktu tu. Terkejut mereka, termasuk Haji Latif. Terkejut bila tengok. Sebab mereka tak sangka tau. Sangkaan mereka, kekuatan tenaga mereka tu untuk membantu tarikkan pengusung tu memudahkan. Tapi lain pula jadinya. Jadinya pengusung tu tiba-tiba meluncur sendiri. Sendiri tak sendirilah, tapi agak terkejut lah. Allahu Akbar. Terkeluar perkataan tu dari mulut mereka. Sementara tu wanita-wanita yang menyaksikan kejadian tu menjerit-jerit ketakutan. Bila mana mereka terkejut melihat jenazah meluncur dengan laju dan jatuh atas tanah. Jenazah seketul kok jatuh atas tanah, mana tak terkejutnya dalam situasi hujan macam tu. Awalnya tadi jenazah berat. Maka itulah disebabnya situasinya sepatutnya dijadi bila tarik tu sesuai dengan keadaan. Tapi dah jadi lain, dah jadi agak berbeza. Itu sebablah jenazah tu bila meluncur dengan sangat laju, jadi yang lain tu tergamam tau. Tak tahu nak kata apa dah. Nak buat macam mana? Kejadian tu dah tak disengajakan. Jadi keadaan tersebut diterima seadanya dan mereka meneruskan juga untuk membawa naik jenazah tu ke rumah. Hujan turun pula masa tu semakin lebat. Mereka usaha juga nak angkatkan semula jenazah Munah tu yang jatuh ke tanah. Dan jenazah tu dah dibasahi dengan hujan, dah pula kena pula dengan lumpur. Masya Allah, beratnya jenazah ni. Bisik hati Asri. Semasa mereka berusaha nak mengangkat jenazah Munah yang sangat berat tu, Asri dia memandang adik-beradik lelaki Munah yang duduk je memerhati dari bawah kemah. Nampak tak episod sebelum ni kan, kemarin Munah tu dia cover sangat adik-adik dia semua. Tapi sekarang ni adik-adik dia pandang dari sudut kemah. Dia jauh je pandang. Woi, takkan nak tengok saja? Marilah tolong angkat kakak korang ni, jerit Asri dalam hujan lebat tu. Tapi sia-sia je korang. Adik-adik arwah Munah ni langsung tak nak datang membantu. Mereka hanya perhatikan juga je daripada kemah tersebut. Setelah beberapa kali dicuba untuk angkat, akhirnya jenazah Munah yang berbadan sederhana tu mampu juga diangkat ke atas tracer semula. Dan mereka cepat-cepatlah bawa masuk ke dalam rumah. Alhamdulillah. Ya Allah, beratnya, kata Asri lagi. Dia merungut lagi dalam hati. Kenapalah berat sangat? Tak tergamak sebenarnya dia nak cakap kuat-kuat, tapi geram juga. Situasinya seolah-olah macam mereka mengangkat bongkah batu yang besar dan sangat berat. Lebih kurang macam itulah. Setelah jenazah ni diletakkan di atas katil yang beralaskan satu plastik besar, mereka yang mengangkat dan mengusung jenazah tu semuanya dah tak tahan nak muntah sebenarnya. Wet termuntah korang. Memang tak dinafikanlah muntah sebab agak busuk. Termasuklah Asri. Asri pun memang dah tak boleh nak kawal rasa loya dia. Sementara di luar rumah hujan masih juga turun dengan lebat, disertai pula dengan bunyi dentuman guruh. Maknanya apa? Maknanya hujan tu memang takkan berhenti dah. Memang akan terus dan terus turun. Jenazah Munah ni diletakkan di atas sebuah katil, sementara tilamnya tu dialaskan dengan plastik dan ditutupi dengan sehelai kain batik lepas. Kain batik yang tak berjahit. Jenazah dia mula dihurung oleh lalat dan langau. Dan bunyi langau tu semakin kuat. Malah semakin banyak yang datang menghurung pada kain batik lepas. Untuk pengetahuan korang, jarak masa untuk langau-langau tu dengan lalat-lalat tu datang mengurung tu sangat sekejap. Ibaratnya macam ni, angkat jenazah, bawa naik ke atas rumah, letak elok-elok, letak sempurna, tiba-tiba datanglah tentera-tentera lalat dengan langau tu buat kerja dia. Beberapa orang wanita penduduk kampung sambil menutup hidung tau, mereka menghalaukan kawanan lalat dan langau hijau yang datang hinggap atas kain batik lepas yang menutupi arwah Munah tu. Dihalau juga. Mereka ni sebenarnya sedang tunggu siapa sebenarnya? Mereka ni sebenarnya sedang menunggu Hajah Putih. Hajah Putih ni orang panggil Mak Haji. Hajah Putih ni lah yang akan memandikan jenazah, sebab tugas dia memang tukang mandi jenazah. Dekat kampung tu memang dia lah otai yang memandikan jenazah. Jadi sementara nak nunggu kan Mak Haji tu datang,
Jadi yang lain-lain tu bacakanlah surah Yasin, buatlah apa yang patut. Mereka ni sebenarnya dalam mereka ni baca Yasin, buat apa yang patut tu, mereka rasa risau tau. Susah hati bila mereka fikirkan arwah Munah ni dah diurung dengan lalat yang banyak. Langau pun memang banyak. Jumlahnya terlalu banyak. Ditekankan penulisan kat sini, perkataan terlalu banyak tu dibesarkan. Maknanya memang terlalu banyak. Banyak memenuhi kain batik lepas korang. Biarpun puaslah dihalau, tapi lalat-lalat tu tetap juga datang semula. Ibaratnya dihalau, lari sekejap, lepas tu datang balik. Macam penat tau. Macam-macam usaha dilakukan mereka, termasuklah mereka bakarkan kemenyan untuk menghalau kerumunan si lalat-lalat dengan langau yang banyak sangat tu. Mereka juga membakar kemenyan bertujuan untuk mengimbangi bau busuk yang amat-amat keterlaluan busuknya. Keadaan tu menyebabkan orang-orang kampung yang datang menziarahi cuma datang jenguk dari luar pintu je. Mereka tak sanggup nak hidu bau busuk tersebut. Berkemungkinan juga mereka ni rasa geli dengan kawanan lalat dan langau yang menghurung kain batik lepas yang menutupi jenazah tu. Luar biasa banyaknya. Subscriber yang kongsikan kisah ni jelaskan memang terlalu banyak, Kak. Saya tak berniat untuk gambarkan situasi tersebut, Kak. Tapi tolonglah sama-sama kita ambil iktibar akan kejadian ni. Bukan sia-sia satu-satu kejadian tu ditunjukkan, melainkan untuk dijadikan sebagai tauladan, Kak. Itulah penulisan subscriber yang menulis cerita ni. Dalam keadaan seperti tu, datang seorang penduduk kampung, kemudian penduduk kampung tu memanggil Asri. Macam tu dia menggamit Asri. So datang kat dia. Cepat-cepatlah Asri tu keluar dari rumah dan dia pergi ke arah pemuda tersebut. Ada apa? Ada apa? Tanya Asri kepada pemuda tu. Bang, kalau saya bagi tahu dekat abang jangan terkejut je, kata pemuda tersebut. Tak apalah, bagi tahu, kata Asri dengan tenang aja. Tapi memang nak terkejut dah. Sebenarnya bang, kata Badrul, nama pemuda tu Badrul. Sebenarnya bang, macam mana nak cakap sambil-sambil aku kepala. Sebesalah Badrul ni nak bagi tahu sebenarnya. Macam ni bang, kubur Kak Munah ni bila dikorek, dia keluarkan haba yang sangat panas bang. Sampai berasap lubang kubur yang sedang digali oleh Pak Ali dengan 2 orang pembantu dia bang. Dah 2 lubang kubur yang mereka dah gali bang. Tapi kubur yang baru digali tetap keluarkan haba yang sangat panas. Macam mana ni bang? Walaupun Pak Ali dengan pembantu dia tu dah gali dalam hujan lebat, tapi haba tu tak hilang lah bang. Macam mana bang? Alangkah terperanjatnya bila Asri mendengarkan kata-kata tu. Bad, kau tunggu sini kejap. Aku nak pergi bagi tahu dekat ayahku. Ayahku kat dalam rumah tu. Lepas tu Asri dia berlari masuk ke dalam rumah, dia berjumpa dengan ayah dia. Asri tahu kalau perkara ni dihebohkan atau dimaklumkan secara kuat, dia akan jadi macam satu perkara yang terkejutlah orang. Dia akan merumitkan lagi keadaan. Jadi dia membisikkan ke telinga ayah dia perlahan je. Haji Latif pun apa lagi, dia bingkas bangun dari membaca surah Yasin tu. Lepas tu dia keluar menemui Badrul. Betul ke apa yang kau bagi tahu pada Asri tadi, Bad? Tanya Haji Latif. Ya, betul Pak Haji, kata Badrul. Lepas tu mereka bertiga bergegas pergi ke masjid dan terus memasuki kawasan tanah perkuburan. Dari jauh mereka dapat melihat kepulan asap, seolah-olah asap orang sedang membakar sampah. Macam itulah. Tapi bakar sampah dalam keadaan hujan. Mereka mempercepatkan langkah kaki dan segera berlari-lari anak menuju ke arah kepulan asap tersebut. Dari jauh mereka ni melihat Pak Ali dengan pembantu dia yang dorang tu sama-sama menjenguk ke arah liang kubur. Bila mereka bertiga ni berada di tempat yang digali oleh Pak Ali, mereka bertiga terkejut. Mereka jadi kebingungan tau. Dan masing-masing dia menjenguk ke dalam liang kubur yang berasap. Lepas tu Pak Ali dia datang bersalaman dengan Haji Latif. Maaf Pak Haji, dengan situasi macam ni saya minta maaf, kata Pak Ali sambil dia menunjukkan ke arah lubang liang lahat tu.
lubang kubur tu lah. Termasuk yang ni, Pak Haji, ini adalah yang ketiga kami gali. Kami memang betul-betul tak tahan dengan bahang panas semasa proses menggali. Kami gali awalnya okey je, tapi semasa kerja-kerja penggalian seterusnya tu memang haba dia. Makin lama makin bahang, makin lama makin panas. Apa yang perlu kami lakukan, Pak Haji? Tanya Pak Ali yang berada dalam keadaan kebingungan. Entahlah, aku pun buntu memikirkannya, kata Haji Latif. Korang tunggu sini sekejap. Aku nak ke masjid. Aku nak lakukan solat sunat 2 rakaat dan aku nak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Haji Latif. Lepas tu Haji Latif berjalan menuju ke arah masjid yang berhampiran tanah perkuburan tu. Sambil dia berjalan, sambil itulah dia meredah hujan yang sangat lebat dan dia dalam keadaan basah. Bila dia sampai ke masjid tu, Haji Latif lah, bila dia sampai, dia terus ambil wuduk dan dia melangkah masuk ke dalam masjid. Haji Latif ni dia buat solat tahiyatul masjid serta dia tunaikanlah solat sunat 2 rakaat. Selepas memberi salam, Haji Latif dia menadah tangan dan dia berdoa dengan sangat panjang, diiringi dengan linangan air mata yang mencurah-curah. Setelah selesai berdoa, Haji Latif dia berjalan keluar dari masjid. Masa Haji Latif keluar dari masjid, langkah kaki dia tu terhenti seketika bila dia sampai ke sebuah tabung masjid. Dia berhenti, kemudian Haji Latif menyeluk saku baju dia dan dia keluarkan ke semua duit yang berada dalam poket baju teluk belanga yang dipakainya pada waktu tu. Kemudian dia masukkan ke semua duit tu ke dalam tabung masjid sambil dia berniat, sekiranya ada pahala di atas infaknya ke dalam tabung masjid dan pahala infak tersebut dihadiahkan buat menantuku arwah Munah. Kemudian Haji Latif melangkah pergi ke arah liang kubur dalam keadaan yang sebab. Dia pergi ke arah liang kubur untuk arwah Munah tu. Bila dia sampai dekat liang kubur tu, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, bahang panas semakin berkurangan dan asap yang keluar memenuhi liang kubur semakin menipis perlahan-lahan dan akhirnya hilang. Alhamdulillah. Kesemua mereka menadah tangan ke langit mengucap syukur kepada Allah SWT kerana memakbulkan permintaan mereka. Sementara tu, di rumah Haji Latif, jenazah Munah berterusan dihinggapi serta diurung dengan kawanan lalat serta langau yang sangat luar biasa banyaknya. Di luar hujan masih lagi turun denyai-denyai, boleh dikira lah dengan jari kaum wanita yang masih stay duduk berdekatan dengan jenazah membaca surah Yasin. Bukannya mereka ni tak nak, tapi bau yang sangat busuk tu membuatkan mereka ni terpaksa keluar dari rumah dan duduk di bawah kemah kat luar rumah. Kalau ada yang tahan tu tahanlah, tapi kebanyakannya tak tahan. Tiba-tiba satu panahan kilat menyambar sebuah pokok dekat belakang rumah arwah Usuk. Bunyi kilat tu sangat kuat dan kilat tu menggegarkan kawasan di situ. Bunyi kilat tu tersangat kuat dan menggegarkan kawasan dekat situ. Kaum wanita yang duduk di bawah kemah semuanya menjerit kerana sangat terkejut bila mendengar bunyi suara kilat tersebut. Dan tak lama kemudian Hajah Putih dengan 2 orang pembantu dia sampai. Mereka lah yang akan memandikan jenazah Munah nanti. Minta maaf banyak-banyak sebab aku sampai agak lewat sikit sebab rumah aku dinaiki air, Latif, kata Mak Haji kepada Haji Latif. Tak apa, aku faham teh, balas Haji Latif. Masuklah, jenazah dah lama tu terbaring kat situ, kata Haji Latif. Seketika bila sampai ke muka pintu, Mak Haji dia tak terus masuk ke dalam rumah. Dia bijak. Dia berdiri je dekat muka pintu rumah sambil mulut dia tu terkumat kamit membacakan sesuatu. Mata Mak Haji ni meliar je memandang sekeliling. Dia tengok dalam rumah, dia tenung dalam rumah. Ada sesuatu yang Mak Haji nampak, tapi sukar dilihat dengan pandangan mata kasar. Mak Haji dia nampak ada sejenis makhluk yang merangkak-rangkak dekat lantai rumah.
Kelihatannya seperti perempuan yang sangat tua, nenek-nenek macam tu. Sementara sebahagiannya lagi merangkak ke atas jenazah. Ada yang berdiri atas jenazah. Lepas tu berdiri tu pula bukan sembarangan. Berdiri sambil kencing atas jenazah arwah Munah yang ditutupi dengan kain batik lepas. Seorang pembantu Mak Haji ni, dia nak masuk ke dalam rumah, tapi cepat-cepat dihalang oleh Mak Haji sambil Mak Haji bagi isyarat mata. Jangan masuk dalam rumah tu dan duduk dulu belakang aku. Macam tu lah isyarat mata tu. Lepas tu pembantu Mak Haji tu dia seakan faham dan dia tak jadilah nak masuk ke dalam rumah tu. Cepat-cepatlah dia tu, pembantu dia tu berdiri dekat belakang Mak Haji. Nampak jelas di mata Mak Haji tu, kain yang menutupi jenazah Munah tu bergerak-gerak menyingkap ataupun melurut sampai ke mata arwah. Dan kini mata arwah seakan-akan mengintai kehadiran Mak Haji untuk menguruskan jenazah Munah. Mak Haji dibacakan ayatul kursi dan ayat akhir surah Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Makhluk-makhluk tersebut bertempiaran lari dan menghilang entah ke mana, tak tahulah. Sewaktu Mak Haji melangkah kaki masuk ke dalam rumah, Mak Haji ada perasan tahu bahawa mata arwah mengikut setiap pergerakan Mak Haji. Sewaktu mereka melangkah masuk ke dalam rumah, kedua-dua pembantu Mak Haji ni termuntah-muntah sebab tak tahan menghidu bau busuk yang menusuk sampai ke kepala, pening jadinya. Setelah memastikan segala kelengkapan tu dah tersedia, dah lengkap, Mak Haji dengan dua orang pembantu dia serta dua orang wanita muhrim dengan arwah ni lah, maksudnya wanita tu ada kaitan dengan arwah ni, membantu dia untuk mulakan menguruskan jenazah. Wanita yang muhrim tu sebenarnya sepupu kepada arwah. Kemudian mereka mengangkat jenazah yang agak berat dan berbau tu dengan penuh hati-hati. Mereka rasa risau kalaulah terlucut dari tangan jenazah yang berkeadaan rentung tu akan melambatkan lagi urusan mereka untuk bawa jenazah
ke dalam bilik air. Oleh kerana tak ada muhrim lelaki yang membantu waktu tu untuk angkat jenazah, maka kudrat Mak Haji dengan pembantu-pembantu dia berserta dengan 2 wanita muhrim tu sahaja yang ada untuk bawakan jenazah masuk ke dalam bilik air. Agak mengambil masa jugalah nak lakukan perkara tersebut sebab jenazah sangat berat. Tapi syukurlah, dalam keadaan bersusah payah tu, berjaya juga usaha mereka. Mereka bawa juga masuk ke dalam bilik air dan diletakkan di atas bekas yang digunakan untuk proses memandikan jenazah. Kedua-dua sepupu kepada arwah Munah ni seolah-olah macam rasa tak selesa tau dengan keadaan bau busuk tu. Jadi mereka cepat-cepat keluar dari dalam bilik air dan pergi tanpa sebarang kata. Sekarang ni tinggallah Mak Haji dengan 2 orang pembantu dia untuk meneruskan urusan yang seterusnya. Maka bermulalah proses memandikan jenazah. Sewaktu nak menyiram air ke badan arwah ni, Mak Haji dia terperasan tau. Ada benda yang berwarna putih seakan-akan macam hampas kelapa. Korang tahu tak hampas kelapa macam mana? Hampas kelapa tu maksudnya benda putih tu berada di celah-celah rambut arwah. Lepas tu Mak Haji ni dia kuis-kuis. Kalau benda tu dia nak tengok kan apa tu yang putih pelik kan. Ya Allah, banyaknya telur-telur lalat atau berengga dekat kepala arwah. Semakin rambut arwah tu diselak, semakin banyak berengga telur lalat dekat kepala arwah. Bukan setakat kat kepala, ada dekat celah-celah ketiak, dekat bahagian-bahagian bawah pusat. Sekali pandang macam hampas kelapa. Sebab tu lah subscriber ni kata macam hampas kelapa. Lepas tu pembantu Mak Haji ni cepat-cepatlah dia membantu Mak Haji. Dia buangkan semua telur-telur berengga tu dekat seluruh badan jenazah tu untuk mempercepatkan proses memandikan jenazah. Sewaktu air bercampur daun bidar disiram, tiba-tiba dari arah mulut arwah mengeluarkan bunyi seakan-akan menderam. Menderang yang panjang, bukan pendek. Panjang sangat nafas dia. Dan tiba-tiba badan arwah menjadi mengkerikut tau. Seperti udang yang digoreng. Dalam masa yang sama, dalam bilik air tu jelas kedengaran suara perempuan yang agak parau. Seakan-akan sedang membaca mentera pemujaan. Bunyi suara tu sangat jelas. Mereka semua terdiam. Dan 2 orang pembantu Mak Haji ni lari bersembunyi di belakang Mak Haji dalam keadaan terketar-ketar. Badan mereka terketar-ketar sebab mereka terlampau takut. Mereka tak pernah lalui perkara tersebut. Mak Haji ni dia agak mahir dalam bidang tersebut. Jadi dia faham. Setahu dia tahu sangatlah suara tu adalah macam bunyi ayat-ayat pemujaan, ayat-ayat jampi serapah dalam bahasa Siam. Dia dapat fokus, dia dapat dengar. Dalam keadaan mereka bertiga tu jadi terkaku tiba-tiba dekat situ, terstop untuk urusan mandikan jenazah tu. Pintu bilik air tiba-tiba dibuka oleh seseorang dari luar. Rupanya korang, Leha, kawan arwah ni datang pada hari tersebut. Datang bukan untuk membantu. Leha datang ni, dia nak melihat arwah Munah ni. Dia nak tengokkan muka arwah Munah. Jadi Mak Haji ni dia jadi marah tau. Dia jadi marah, muka dia merah padam seakan-akan dia memang betul-betul marah lah. Siapa kamu? Tanya Mak Haji elok je. Walaupun dia nak marah tapi dia tanya beradab elok. Aku kawan baik dia. Sambil Leha tu menunjukkan ke arah jenazah. Kamu datang nak bantu kami ke? Kirim salam lah aku nak tolong korang. Jawab Leha dengan sombong dan angkuh. Kau tahu tak kenapa Munah jadi macam ni? Kata Leha kepada Mak Haji. Kenapa? Tanya Mak Haji. Nak sangat cerita kan? Munah tu sebenarnya dia dah mengikat arwah suami dia tu dengan ilmu tak guna. Dan dia dah langgar 2 perjanjian dia dengan khadam nasi kangkang dan khadam penunggu susuk yang dia pakai dekat seluruh badan dia. Termasuklah bahagian alat sulit dia. Mengarutlah, jangan datang untuk menabur fitnah dekat sini. Tak ada masa lah aku nak tabur fitnah bagai Mak Haji oi. Balas Leha mengejek.
Aku tahulah. Aku yang bawa dia, kata Leha sambil menunjukkan ke arah jenazah tu. Nampak tak? Aku yang bawa dia. Sebab tu aku berani cakap macam tu. Aku yang ajakkan dia, hasutkan dia pergi ke rumah perempuan tua tu. Puas hati. Suka tak? Dah. Mak Haji tak nak dengar. Kau pergi keluar sekarang. Dan jangan cuba nak ganggu urusan kami. Kata Mak Haji tegas. Berani Mak Haji ni nak halau aku ya? Jaga kau Mak Haji. Jaga kau. Kata Leha sambil menunjuk ke arah muka Mak Haji. Leha dia keluar dan sambil tu dia hempaskan pintu bilik air dengan sangat kuat. Keadaan jadi tegang. Kemudian keadaan kembali reda. Leha memang betul-betul dah pergi. Kalau Leha stay lagi kat situ, tak tahulah. Memang dia akan kacau lagi. Lepas tu mereka kembalilah menguruskan jenazah Munah. Kali ni mereka tetap juga diganggu dengan suara bacaan mentera yang bunyinya seakan-akan memuja. Aku akan cuba tawarkan kesan sihir susuk yang dipakai oleh Munah, kata Mak Haji. Kemudian Mak Haji dia bacakan beberapa surah Al-Quran, lepas tu dihembuskan ke seluruh badan jenazah. Mereka amat terperanjat bila kedua-dua tangan dan kaki Munah tiba-tiba terangkat sendiri. Seorang pembantu Mak Haji ni jatuh rebah terduduk atas lantai bilik air kerana terlalu terkejut, tapi dia tak pingsan lagi, dia stay sedar lagi. Aku cuma mampu tawarkan kesan susuk di badan jenazah, tapi Mak Haji tak mampu nak buang semuanya. Hanya bomoh yang memasangnya sahaja yang mampu buangkan semuanya. Kata Mak Haji dalam hati. Dalam hati. Bila melihatkan jenazah Munah yang macam tu, Mak Haji terfikirkan sesuatu. Betapa azabnya sewaktu arwah ni menghadapi sakaratul maut. Bisik hati Mak Haji penuh dengan perasaan hiba. Tanpa disangka-sangka mereka, dari arah alat sulit Munah mula mengeluarkan cecair yang agak kekuningan. Dan bau dia sangat busuk. Inilah bahana yang terpaksa ditanggung oleh arwah kerana mengamalkan ilmu nasi kangkang. Tiba-tiba, seorang pembantu Mak Haji menjerit sambil menunjukkan ke satu sudut sudut bilik air yang dipenuhi dengan lipan bara. Sebab tu dia terkejut. Lipan bara tu warna dia kemerah-merahan. Saiz lipan tersebut sebesar ibu jari orang dewasa. Kedua-dua pembantu Mak Haji tu menjerit sambil tu mereka lari keluar dari bilik air tu. Mereka tak berani dah nak stay kat situ. Mak Haji dia tengokkan jam dekat tangan dia. Dah hampir ke pukul 1 tengah hari. Bermakna tak lama lagi akan masuklah waktu solat fardu zuhur bagi kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ucap Mak Haji bila mana melihat sekumpulan lipan bara mula merayap, memanjat bekas mandi jenazah dan masuk ke dalam kain menuju ke arah alat sulit arwah. Akak nak sebut segan tapi sebut jugalah. Kain di kawasan tu bergerak-gerak seolah-olah kawanan lipan bara tadi sedang mengkeronyok berkumpul dekat situ. Ya Allah, tolonglah permudahkan urusanku ini. Tolonglah ya Allah, aku ikhlas mahu membantu menguruskan jenazah ni. Janganlah kau hinakan dia di depanku ya Allah. Ucap Mak Haji sambil menangis tersedu-sedu. Mak Haji dia pun melangkah keluar dari bilik air. Lepas tu dia panggilkan dua orang pembantu dia yang keluar tadi. Pembantu dia masa tu kelihatan pucat dan terkata-kata. Jomlah kita uruskan jenazah Munah bagi selesai cepat dan selebihnya kita serahkan kepada Allah sahaja. Kata Mak Haji perlahan sambil dia mengujukkanlah kedua-dua pembantunya tu untuk masuk juga tolong. Akhirnya mereka bertiga pun masuk semula ke dalam bilik air untuk meneruskan proses memandikan jenazah Munah. Alhamdulillah, selesai semuanya, ucap Mak Haji, dan dia mengarahkan seorang pembantu dia untuk memanggil beberapa wanita dekat luar untuk bantu mereka mengangkat jenazah. Seketika selepas tu, masuklah beberapa orang penduduk kampung beserta dua orang anak perempuan arwah Munah. Mereka mula mengangkatkan jenazah dan diletakkan di atas helaian kain kafan. Sewaktu kerja-kerja mengafan jenazah, mereka melihat dengan jelas di kelopak mata jenazah mengalirkan air mata. Menangis juga akhirnya. Lantas anak
Munah ni diturut sama menangis bila melihat keadaan jenazah ibu mereka yang berkeadaan seperti itu. Amat tersiksa. Mereka boleh rasakan sangat tersiksa. Itulah pengajaran yang perlu kita ambil. Seketika kemudian laungan azan mula berkumandang. Rumah mereka dengan masjid ni tak jauh sangat tau. Jadi jenazah tu perlu dipercepatkan untuk proses pengebumian pula selepas tu. Jadi jenazah dimasukkan ke dalam keranda selepas dikafankan, kemudian diangkat menuju ke arah sebuah van yang telah pun menunggu di muka pintu rumah Haji Latif. Kemudian jenazah dibawa ke masjid untuk disolat dan dikebumikan. Setelah tiba dekat masjid, keranda diangkat untuk dibawa masuk ke dalam masjid. Anehnya, bila keranda diangkat dan diusung untuk masuk ke dalam masjid, keranda tu seakan-akan melencong ke arah lain pula. Puaslah dicuba, tapi bila sampai betul-betul dekat pintu masjid, ngam-ngam dah boleh masuk dah. Tapi keranda tu tetap melencong ke kanan, ke kiri macam tu. Seolah-olah macam tak nak masuk ke dalam masjid. Penduduk kampung yang mengusung keranda dimula bertempik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan suasana jadi kecoh lah dekat situ. Kemudian Haji Latif dia menadah kedua tangan dia ke langit, dia berdoa. Kemudian ditepuknya perlahan keranda tu, keranda yang diletakkan di lantai simen di hadapan pintu masjid tu. Haji Latif dia bagi isyarat angkat kepada penduduk yang mengusung keranda tu sambil mulut dia tukumat kamit membacakan sesuatu, sambil mata dia tu memandanglah ke sebuah pokok besar yang terletak di sebelah masjid. Pokok tu sebenarnya sedang bergoyang-goyang seperti digegarkan oleh makhluk yang tak dapat dipandang dengan mata kasar. Manusia secara lahiriahnya memang tak boleh dipandang macam tu, tapi Haji Latif dia nampak tahu pergerakan tu. Alhamdulillah, keranda tu diangkat dan boleh dimasukkan ke dalam masjid. Jadi jenazah pun disolatkan selepas para jemaah menunaikan solat fardu zuhur. Setelah doa dibacakan oleh tuan imam, maka keranda pun diangkat dan dibawa keluar dari perut masjid lantas menuju ke tanah perkuburan. Keranda diletakkan berjarak 10 meter dari liang kubur kerana liang kubur mengeluarkan haba yang agak panas, tapi tak adalah panas sangat kan. Asap masa tu masih juga keluar, tapi nipis-nipis je yang keluar dari lubang kubur. Memang dapat dilihat dengan jelas lah oleh sesiapa sahaja yang hadir pada waktu tu. Ikatan tali dilonggarkan di bahagian kepala, badan dan kaki jenazah. Kemudian jenazah diiringkan ke dalam keranda dan disendal dengan tanah yang dikepal-kepal bulat. Kemudian bumbung keranda ditutup. Lepas tu tali sabut yang besar dimasukkan ke bawah keranda untuk tujuan mengangkat keranda masuk ke liang kubur. Urusan memasukkan keranda ke liang kubur dilakukan dengan pantas. Kerana di sekeliling liang kubur haba dia agak panas, so kejadian tu perlu dilakukan cepat. Sewaktu kerja-kerja menimbus liang kubur, sementara tu di langit mulai terlihatlah hujan bakal turun lagi lebat dan awan tu semakin gelap. Tandanya hujan tu memang akan semakin lebat lah. Setelah selesai dipacakkan dengan 2 ranting pokok yang diambil di kawasan tanah perkuburan, dengan cuaca yang mendung dan sedikit gelap tu, kerana hujan lebat akan turun, cepat-cepatlah bacaan talqin dimulakan oleh tuan imam. Nampak sangat jelaslah 2 ranting yang dipacakkan kat kubur tu tiba-tiba jadi layu, seperti dilayu atas api. Jadi cuaca yang agak gelap tu disertakan pula dengan bunyi guruh dundam. Semasa sedang imam membacakan talqin, tiba-tiba dum, bunyi satu dentuman di dalam kubur diselangi dengan bunyi prak, seperti papan atau ranting yang dipatah-patahkan berbunyi di dalam kubur arwah Munah, dan bunyinya sangat jelas dan kuat. Sebahagian penduduk yang hadir mula berlari meninggalkan kawasan kubur. Mereka sebenarnya lari sebab bimbang bercampur dengan takut bila mendengar bunyi yang sangat menakutkan tu. Setelah selesai bacaan talqin, mereka semua cepat-cepat beredar sebab masa tu hujan dah mula menitis dengan sangat lebat.
Tak lama kemudian, hujan pun turun betul-betul lebat disertakan dengan buruh dan panahan kilat. Hujan lebat turun sehingga ke malam keesokan paginya. Penduduk dia ternampaklah pokok-pokok yang berada berdekatan dengan kubur arwah terkena panahan kilat. Begitulah berakhirnya kehidupan seorang isteri yang derhaka kepada suami dia dengan melakukan nasib tangas. Jadi segala pengurusan yang dilakukan telah berhadapan dengan pelbagai rintangan dan gangguan-gangguan yang sangat menakutkan. Sebulan berlalu, rumah arwah terbiar kosong macam tu je. Anak-anak arwah tinggal di rumah atuk mereka, Haji Latif. Mereka tak tahan nak tinggal kat situ sebab saban hari mereka diganggu dengan bunyi suara seakan-akan mentera tau. Ayat-ayat pemujaan dekat rumah arwah. Juga seakan-akan dihuni oleh makhluk halus yang menyeramkan. Dan makhluk halus tu sering memunculkan diri mengganggu anak-anak arwah. Kemuncaknya pada satu malam, hujan turun sangat lebat. Rumah arwah terbakar setelah terkena satu panahan kilat yang berdentum dan mengejutkan penduduk kampung pada malam tersebut. Rumah arwah terbakar dan runtuh menyembah bumi akhirnya. Sekian sajalah penceritaan akak untuk kali ini. Dan akak ingin menasihatkan untuk kita sama-samalah ambil nasihat ni untuk diri akak juga dan untuk korang semua. Jauhilah diri kita dari melakukan perkara-perkara sihir, sama ada melakukan nasib tangas ataupun memakai susuk di tubuh badan. Ianya sangat-sangat dimurkai oleh Allah. Ambillah pengajaran dari kisah yang akak ceritakan ni. Dunia hanyalah sementara je dan akhirat jualah yang bakal abadi. Kullu nafsin zaiqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai kematian yang datang secara mendadak. Buat diri seseorang, beramallah kita semua sebelum datang hari yang dijanjikan, iaitu sakaratul maut atau kiamat kecil ke atas seseorang hamba Allah. Sekian, terima kasih. Sekian sahaja perkongsian dari subscriber pada kali ini. Terima kasih akak ucapkan pada subscriber tersebut. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai tauladan, dan apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Akak tegaskan kat sini, yang tak elok kita jangan ikut. Terima kasih juga akak ucapkan kepada korang kerana mendengar dari awal sampai akhir. Kalau korang ada kisah-kisah yang ingin dikongsikan dengan Cengkeh Channel, korang boleh hantarkan email seperti yang tertera di atas. Terima kasih korang. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Assalamualaikum. Bye.